Allah akan membina untuknya seumpamanya. Mana padan dengan dia lah, padan dengan dia hak dia buat tu. Sebab itulah Sayyidina Uthman dia peluahkan masjid, dia kemah, tukar daripada cara Nabi SAW. Adapun orang yang mengatakan bid'ah tak kena. Sebab apa? Di sini dia sebut ini disokong oleh perbuatan Uthman di zaman pemerintahannya, kama fil hadis alladhi ba'da hadha, seperti dalam hadis yang kita akan jumpa nanti. Dia buat itu berdalil dengan hadis ini, hadis ini, man bana lillahi masjidan banallahu mithlahu fil jannah. Dia pegang dengan hadis itu. Dan apa yang dilakukan oleh Uthman hanya untuk mengukuhkan masjid, kemah masjid, bukan termasuk dalam bab tazyin al-mahd, menghiaskan masjid semata-mata, tidak. Tidak dengan maksud tu, bukan dengan makna bubuh emas kau, tepek emas situ, tepek mata sini, buat bunga, bunga tu pula kalau daun tu buat hijau, mata hijau, kalau bunga hak merah tu buat mata merah, lagu tu hak tak boleh. Itu yang dimaksudkan tazyin hak Nabi SAW larang mengikut demon ni, hak kata boleh. Kalau tidak lagu tu, misalnya buat bunga lagu tu, tak apa, kemah nak suruh nampak comel, itu bukan termasuk dalam tazyin yang dilarang. Setengah batu yang diukir tadi, dia tidak ukir dengan perintah dia, dia tidak ukir sendiri, dan tidak dia suruh orang ukir, bahkan dia dapat lagu tu dah mari daripada negeri lain yang sudah berukir, daripada wilayah-wilayah di bawah pemerintahan Islam di zaman dia tu, bubuh di masjid gitu. Tapi setengah-setengah ulama kata tidak, dia pakai umum, dia bubuh hak ukir. Kalau mari hak ukir, kalau tak boleh dia sapu, dia suruh. Ni maknanya kalau kita terima hak dia ambil daripada lain tu, mana hak berukir, mana dia tidak sapu, dia tidak kokok, kita kata buang hak tu, tidak. Tapi dia kekalkan begitu. Apa salahnya kalau orang baru buat tu dia ukir lah? Tidak, serupa je kok maksud dia. Satu. Yang kedua, orang-orang yang mengatakan boleh tu, hak berukir tadi, dalam hadis tu tak ada sebut hak berukir tu mari daripada luar negeri dengan jelas dalam keadaan begitu, tak ada sebut. Bahkan dia kata yang berukir boleh jadi baru dia ukir. Daripada sinilah dia kata tak apa, mana kita sobek-sobek buat bunga gitu, tak apa. Nabi SAW ada bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maknanya kalau Nabi SAW tidak pernah buat pun tak apa, kita tak boleh kata bid'ah. Sebab Sayyidina Uthman buat. Sayyidina Uthman ni termasuk dalam khulafa'ur rasyidin, termasuk dalam khulafa'ur rasyidin. Nabi SAW kata, alaikum bisunnati, kamu kena pegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi di sini kalau kita tengok di dalam kitab-kitab seperti I'tisam karangan Syatibi, dia kata ini tidak masuk dalam bid'ah. I'tisam itu memang ditulis khusus untuk bincang bid'ah sunnah lagu mana. Dia kata ini tidak masuk. Kalau selagi ada khulafa'ur rasyidin buat, kita tak boleh kata bid'ah. Bahkan hak tu termasuk dalam sunnah, tapi sunnah khulafa'ur rasyidin, bukan sunnah Nabi. Sebab Nabi SAW sendiri sebut sunnah khulafa'ur rasyidin. Hak tu pun kita boleh pegang, kita tak boleh kata bid'ah hak lagu tu. Mana ada asal dia, ada asal. Orang yang membantah di kalangan sahabat, yang membantah kalau ada, dia tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa tak boleh, mesti tak boleh buat, kena kemah, kecuali semata-mata dengan alasannya untuk mengikut salaf, dari segi tidak menampakkan kemewahan apa tu, sekadar tu saja. Perbuatan salaf itu tidak, kalau hak bercanggah dengan dia, tidak semesti menunjukkan haram ataupun makruh, tidak. Jadi apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman, apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman itu tidak ada pembantahan, tidak ada pembantahan. Dan hadis Abu Daud ni, kalau kita duk baca ni, ini tidak menunjukkan larangan, tidak menunjukkan larangan.
Sebab dalam hadis dia sebut aku tidak diperintahkan, tidak disuruh. Bukan makna lain, tidak disuruh, tidak disuruh. Ini tidak, fala yastawjib. Fana fi kaun at-tashyid ma'muran bihi, dia tidak memberi makna makruh. Apatah lagi nak kata haram, makruh pun tidak. Aku tidak disuruh buat lagu ni, makna tidak utama bagi akunya. Hak ni tidak utama. Hak utamanya memakmurkan masjid dengan ibadah, dengan semaya, dengan hak utama, hak tinggi, hak kemah tu tidak utama. Tidak kata seseorang ni baru dia dapat kelebihan masjid apabila dia boleh buat masjid yang besar. Tidak. Itu maksudnya. Bukan itu yang utama. Kalau seseorang tu buat masjid belah mana, walaupun atas tanah pun, tak ada semin, tak ada apa pun, dia dapat pahala seperti masjid lah, sebagai masjid. Pahala yang istimewa juga. Tidak kata tidak jadi masjid kalau selagi tidak buat molek. Tidak. Itu maksudnya. Bukan ini menunjukkan makruh. Sebab nafi wajib, aku tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan makna kalau perintah makna wajib. Tidak diperintahkan maknanya tidak diperwajibkan. Apabila tidak diperwajibkan berarti ia menunjukkan harus. Makruh pun tidak. Adapun kata-kata Ibnu Abbas, kamu pasti akan menghiasi masjid, ini tidak boleh jadi dalil juga, sebab ini mauquf ala Ibnu Abbas. Kalau kita terima bahawa ini marfu' lah, hukman pada hukumnya marfu', maka kita pakai hak ni dengan arti menghias, comel masjid tu, tazyin dengan makna tazyin dan zakhrafah, sobek masjid sehingga melalaikan orang yang sembahyang. Perhatian tu pergi kepada benda-benda tu, pergi sampai ke peringkat tu. Ataupun hak yang dilarang itu, iaitu yang dibina dengan maksud berbangga-bangga, bermegah-megah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristian. Dengan maksud tu tak boleh. Kalau tidak, tak apa. Ini hak yang ketiga, kedudukan yang ketiga. Yang keempat, masjid dibina dengan dirampas harta orang secara zalim. Ini pun satu keadaan juga. Yang kelima, iaitu orang yang wakaf harta. Maknanya orang yang membina masjid tu dia guna duit wakaf. Ni pun haram juga. Wakaf tu untuk benda lain lah, haram juga. Tapi kalau wakaf tu memang khusus untuk masjid dah, kalau apa-apa ada masalah kepada masjid, perlu masjid, tak apa, dia wakaf untuk benda lain, dia ambil guna untuk situ. Itu pun satu keadaan juga. Ulama tidak ada sesiapa pun ulama yang mengharuskan kalau dalam keadaan-keadaan saat ni. Tapi hak yang ketiga tadi, keadaan yang ketiga tadi, seperti kita kata tu lah, sema'lam. Kemudian bukan Sayyidina Uthman saja yang telah mengubah masjid ni. Telah sabit juga kata dia bahawa Abdullah bin Zubair telah membina Kaabah. Dia telah mengangkat binaan dia daripada hak sebelumnya, dia buat kemah lagi daripada hak dulu. Ni Ibnu Zubair ni seorang sahabat juga. Mengikut setengah-setengah ulama, dia juga termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Dia bina Kaabah, maknanya ubah daripada hak asal. Sebab hak asalnya rapat ke tanah. Ni dia akad tinggi seperti hak ada sekarang. Dia akad. Dan dia kemah. Orang-orang yang membantah dia pada ketika itu, ada pun dalam kitab-kitab ni, hak bantah dia, tidak ada hujah selain daripada mereka mengatakan tidak patutlah, tidak seyogianya Kaabah tu diubah daripada hak asal. Setara tu je. Sebagaimana yang kita dapati pendapat Ibnu Abbas yang dia bagi kepada Ibnu Zubair apabila Ibnu Zubair merobohkan Kaabah tu, dan dia nak baru binaan Kaabah tu. Ibnu Abbas kata mana? Janganlah kamu buang semua bahan-bahan dia tu. Hak mana hak buruk-buruk sajalah buang. Adapun hak masih boleh diguna lagi, kita ambil lah. Setara tu je dia kata.